Yang dihormati Kepimpinan Pengurusan UMNO Bahagian Wangsa Maju, Kepimpinan Pengurusan Barisan Nasional Wangsa Maju, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang saya hormati. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Syafiq Abdullah, calon 03P16 Wangsa Maju, untuk mencampaikan ucapan. Dengan segala hormat, jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang saya hormati Datuk Lokman Adam, penceramah utama kita hari ini, Presiden Askar Cyber, Laskar Cyber. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Lokman yang sudi hadir ke kawasan Wangsa Maju ini untuk memberi sedikit penjelasan dan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa pentingnya Barisan Nasional terus memerintah negara. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir. Dan saya memang malam ini tidak akan bercakap panjang. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir. Dan jangan lupa, pada 19 bulan 11 turun beramai-ramai untuk pastikan kali ini Barisan Nasional Wangsa Maju akan mengambil alih tempat di Wangsa Maju. Dan jangan lupa 03. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya menjemput yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia, untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Seri Syafiq Abdullah, calon Barisan Nasional Wangsa Maju, pimpinan-pimpinan UMNO bahagian, wanita bahagian, pemuda bahagian, putri bahagian, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih di atas undangan pihak Wangsa Maju untuk saya menyampaikan ceramah pada malam ni. Malam ni kita ada dua tempat. Selepas ini saya akan pergi ke Batu, tuan-tuan. Saudara, saya nak jawab beberapa isu yang hari ini hangat cuba dimainkan oleh Tuan Dr. Mahathir. Kita ada expect Tuan Dr. Mahathir ni, tuan-tuan, sudah tidak lagi menawarkan diri sebagai calon pilihan raya di Langkawi. Namun sesedara amat mengejutkan bahawa cita-cita nafsu serakah beliau untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga tiba-tiba, tuan-tuan, muncul lagi. Saya nak tanya, ada ke orang nak undi Tuan Mahathir ni? Tuan Mahathir, tuan-tuan, cuba nak memecah belahkan kita. Tuan Mahathir cuba nak pastikan di dalam pasukan kita ini ada rasa syak wasaka, khususnya terhadap Presiden UMNO. Mereka mengatakan bahawa kalau misalnya UMNO berjaya memerintah Malaysia, tuan-tuan, maka UMNO akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau BN menang besar, kalau kita boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bekerjasama dengan sesiapa sekalipun, perlu tak, tuan-tuan, kita bagi pada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Dia fikir Presiden UMNO bodoh ke apa, tuan-tuan? Saudara, itu sebabnya
demi memastikan Anwar tidak akan berpeluang menjadi Perdana Menteri, kita tidak boleh berbelah bagi. Tidak boleh ada undi berbelah bagi seperti mana yang berlaku tahun 2018. Ada di antara kita yang taat setia kepada Barisan Nasional, mereka undi BN. Ada yang telah termakan dengan hasutan fitnah daripada Tuan Dr. Mahathir, daripada Rafizi Ramli, Lim Guan Eng dan sebagainya. Mereka tuan-tuan telah mengundi Pakatan Harapan. Tetapi jangan lupa, ada yang tak tergamak tuan-tuan untuk mengundi Pakatan Harapan. Apa yang mereka buat, saudara, bila dia tak tergamak mengundi Pakatan Harapan, mereka telah mengundi Parti PAS pada pilihan raya umum yang lepas, tuan-tuan. Disebabkan undi ini berpecah, tuan-tuan. Undi yang sepatutnya orang Melayu solid khususnya berikan kepada Barisan Nasional. Undi yang sepatutnya daripada kaum Tionghoa, kaum India, yang sepatutnya ada jumlah yang signifikan untuk membolehkan kita membentuk kerajaan pada tahun 2018. Undi ini, tuan-tuan, telah lari daripada tangan Barisan Nasional, dan ini menyebabkan BN hanya memenangi 79 kursi dan kita tidak boleh membentuk kerajaan. Itu sebabnya kali ini, setelah rakyat dah tahu tentang segala fitnah-fitnah yang dilontarkan pada kita adalah tidak benar. Memang ada satu dua benda yang dia cakap betul, tuan-tuan, tetapi rata-ratanya adalah fitnah. Betul tak betul, tuan-tuan? Kita hari ini sudah tahu, kita dah boleh menilai. Dan dulu bila mereka nak masuk pilihan raya, mereka memberikan janji-janji bulan dan bintang. Daripada 60 janji yang mereka cuba lontarkan, hanya satu je janji yang mereka buat, iaitu menghapuskan GST. Dan ini juga, tuan-tuan, telah mendatangkan mudarat pada negara bila negara kehilangan lebih daripada 30 bilion setahun hasil perbezaan antara GST dan SST. Saudara, hari ini orang sudah boleh menilai. Mereka tahu Pakatan Harapan tidak boleh memerintah negara ini. Betul tak betul? Tetapi hari ini bila Datuk Seri Najib sudah tidak ada, saudara, bila Datuk Seri Najib sudah tidak ada, sudah ada suara-suara sumbang yang mengatakan kita sudah bagi peluang kepada Tun Mahathir memerintah. Kita pun dah bagi peluang kepada Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin memerintah. Tetapi kita belum pernah bagi peluang kepada Anwar Ibrahim untuk memerintah. Tuan-tuan, saya nak tanya, Anwar Ibrahim ahli Parlimen Pakatan Harapan atau bukan? Dia ahli Parlimen Pakatan Harapan atau bukan? Bukan. Dia ahli Parlimen Pakatan Harapan lah, tuan-tuan. Betul lah. Saudara, bila Mahathir jadi Perdana Menteri, siapa timbalan Perdana Menteri? Masya Allah, Wan Azizah, tuan-tuan. Wan Azizah ni siapa? Dia tidur sebantal dengan Wan Azizah, tuan-tuan, setiap malam. Betul tak betul? Bila Mahathir menipu, tak menunaikan janji 60 janji ni, takkan ketika dia tidur dengan Wan Azizah, dia tak boleh nasihat, weh, kau tolong beritahu dengan orang tua ni, pastikan janji-janji ditunaikan. Dia boleh bisik tak? Boleh. Dia buat tak buat? Bila sistem perundangan kita daripada sistem yang mengamalkan rule of law ditukar menjadi law of the jungle, ingat lagi? Tak pernah umur, tuan-tuan, seorang ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan diangkat menjadi ketua pengarah SPRM. Ingat lagi, tuan-tuan? Latifah apa? Latifah Koyak, tuan-tuan. Bila Latifah Koyak diangkat menjadi ketua pengarah SPRM, ada dengar suara sumbang, ada dengar teguran daripada Anwar Ibrahim? Ada? Tak ada. Maknanya Anwar Ibrahim restu tak? Betul tak betul? Dia restu. Saudara, bila seorang polis pencen bekas timbalan ketua SP
diangkat tuan-tuan, dah 2 tahun pergi tanam sayur kat Negeri Sembilan, tiba-tiba diangkat menjadi IGP. Kali pertama pasukan polis tuan-tuan, IGP, lantikan politik orang yang cukup dekat dengan Tun Dr. Mahathir. Ada dengar suara apa-apa daripada Anwar Ibrahim? Ada? Tak ada. Maknanya dia restu tak restu? Dia restu. Bila IGP lantikan politik tuan-tuan, apa berlaku? Benda yang terang lagi bersuluh tuan-tuan. Kes 1MDB ini, culprit dia, orang yang bertanggungjawab dalam melakukan penyelewengan ni, tak lain tak bukan siapa dia tuan-tuan? Jolo. Kita tanya, bila IGP nak bawa balik Jolo? Dia kata hujung tahun. Lepas 2018 datang 2019, dia kata hujung tahun. 2019 pergi 2020, hujung tahun. Last kali dia dah tak ada jadi IGP. Ada dia bawa balik Jolo? Tak ada. Yang ada jodoh yang dia bawa balik tuan-tuan. Kita tunggu juga bila nak dakwah Azmin Ali. Azmin Ali saudara Blue Eye Boy Tun Dr. Mahathir, betul tak betul? Kita pun tahu bahawa dia dilindungi oleh Tun Dr. Mahathir. Bila kita tanya dengan IGP, kita dah bawa, saya secara peribadi bawa laporan, kita pergi hantar video apa ni Azmin Ali dengan Haziq ni pergi ke Jakarta, pergi ke Birmingham, United Kingdom. Pakar forensik kata confirm orang yang ada dalam video tu memang Azmin Ali. Kita hantar kepada pihak polis tuan-tuan. Bila kita hantar kepada pihak polis, Hamid Badu kata apa saudara? Dia kata apa? Kabur tuan-tuan. Mula-mula saya nak percaya tuan-tuan, matanya kabur. Tetapi baru-baru ni bila dia dah dapat jodoh, rupa-rupanya tuan-tuan, mata dia masih segar. Mata dia masih molek, sebab jodoh dia pun molek. Betul lah? Kenapa benda ni boleh berlaku? Kerana mereka lantikan politik menjadi ketua polis negara tuan-tuan. Ini tidak akan berlaku di zaman Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Dalam manifesto Barisan Nasional semalam saudara, Datuk Seri Zahid telah memberikan janji dia, janji Barisan Nasional. Kita kata padu tuan-tuan. Dalam janji ini untuk melantik contohnya Ketua Pengarah SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM, untuk melantik pengurusi SPR. Hari ini tuan-tuan, SPR ini sebenarnya bukan atas cadangan lantikan Perdana Menteri. Ianya mestilah daripada cadangan Select Komiti Parlimen. Tetapi apa yang berlaku zaman Mahathir? Zaman Mahathir tuan-tuan, pemimpin-pemimpin bersih diangkat menjadi anggota Suruhanjaya Pilihan Raya. Sampaikan Azmi Syarif yang kita tahu cenderung kepada bersih, cenderung kepada Pakatan Harapan, jadi salah seorang daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Macam mana nak adil? Itu sebabnya kita harap supaya pilihan raya diadakan segera seawal 5 November supaya tak langgar musim hujan. Tetapi akhirnya tuan-tuan, 19 November baru ada hari pengundian. Maknanya 19 November adalah minggu ketiga. Minggu ketiga, tendensi untuk kita berhadapan dengan banjir itu sangat cerah. Dan ini tuan-tuan akan membolehkan mereka kata, tengok kita pembangkang dah cakap dah, BN rakus, BN tak memikirkan tentang nasib rakyat. Time orang banjir, time tu dia buat pilihan raya. Nampak tak nampak tuan-tuan? Begitu juga nak melantik seorang Governor Bank Negara. Selepas ini janji Barisan Nasional, kita akan pastikan Parlimen Select Committee. Dalam tu ada orang BN, ada orang PH, ada orang GTA kalau ada yang menang, ada orang PN kalau ada yang menang. Mereka akan diangkat menjadi Parlimen Select Committee yang akan memilih
Governor Bank Negara yang baru. Kita tak nak jadi macam Governor Bank Negara sekarang. Sudahlah dia melindungi ZT, tuan-tuan. Masih ingat lagi saudara? Masih ingat lagi bila keluarga ZT, tuan-tuan, tahun 2015 pihak berkuasa Singapura memaklumkan bahawa keluarga ZT yang terdiri daripada Taufik Aiman suami dia, anaknya Tan Aziz Taufik, akaun mereka dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura. Tuan-tuan, pihak berkuasa Singapura sudah memaklumkan kepada Bank Negara, tetapi tidak ada sebarang tindakan yang diambil oleh Governor Bank Negara, kerana Governor Bank Negara melindungi ZT Akhtar Aziz. Hari ini kita tengah syok pilihan raya ni, tuan-tuan. Apa Governor Bank Negara buat, tuan-tuan? Dia naikkan kadar BLR, naik lagi 0.25% menjadi 2.75%. Orang nak dekat dengan pilihan raya, nak dekat hari mengundi, tiba-tiba saudara, apa yang berlaku? Interest yang perlu dibayar, angsuran bulanan untuk bayar rumah, untuk bayar kredit kad dan sebagainya, saudara. Dengan kenaikan BLR ini, kita punya beban keuangan akan meningkat. Jumlah yang kita perlu bayar juga akan meningkat. Betul tak betul, tuan-tuan? Bila barang-barang ni naik, tuan-tuan, bila nak bayar rumah setiap bulan naik, bila ada pinjaman dengan bank rakyat naik juga kadar yang perlu dibayar setiap bulan. Orang marah dekat Governor Bank Negara atau orang marah dekat kerajaan yang hari ini Perdana Menterinya datangnya daripada Barisan Nasional? Orang akan marah kat kita. Padahal ini sebahagian daripada sabotaj. Betul tak betul? Itu sebab saudara, lepas ini kita akan pastikan, tak kira lah sama ada ketua polis negara ke, Governor Bank Negara ke, pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya ke, siapa sahaja, tuan-tuan, kita akan pastikan, termasuklah peguam negara, mestilah dipilih daripada orang yang betul-betul bebas, orang yang betul-betul ada integriti, tidak ada political inclination, saudara, dan dipilih oleh Select Committee Parlimen. Begitu juga dengan Ketua Hakim Negara. Dalam buku Tan Sri Tommy Thomas yang telah disiasat oleh pasukan petugas khas, pasukan petugas khas sudah pun mengeluarkan laporannya. Daripada laporan pasukan petugas khas ini, mereka mengatakan bahawa Tommy Thomas telah membuat 19 pertuduhan pendakwaan. Dia membuat 19 dakwaan yang boleh menyebabkan dirinya sendiri didakwa di mahkamah, tuan-tuan. Orang nama Tommy Thomas ni pakar undang-undang, orang yang cerdik, macam sahabat saya, saudara Logan, yang botak tu, tuan-tuan. Ini saya punya peguam. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Dia juga peguam Datuk Seri Syafni, yang banyak menyebabkan saya kalau masuk lokap pun paling lama 1 malam. Ni kalau siapa nak lawan saya, siapa cari peguam saya ni, tuan-tuan. Saudara, kalau hantar junior lawyer pun teliti buku Tommy Thomas, Justice in Wilderness, tuan-tuan, dia akan bagi nasihat kepada Tommy Thomas, jangan terbitkan buku ni. Sebab dalam buku ni dia tulis macam-macam luar dalam, termasuk semua kepincangan Pakatan Harapan yang boleh menyebabkan Tommy Thomas itu sendiri boleh didakwa. Antaranya, saudara, Tommy Thomas punya gairah nak tunjuk act dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia. Tiba-tiba dia tulis dengan hatinya, tuan-tuan, tidak menggunakan otak. Bila dia tulis dengan hatinya, tanpa disedari, saudara, dia menceritakan di zaman pemerintahan Pakatan Harapan, rupa-rupanya, tuan-tuan, nak pilih Ketua Hakim Negara, JAC ataupun Judicial Appointment Commission, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, mencadangkan supaya Datuk Seri Azhar dilantik menjadi Ketua Hakim Negara. Tetapi apa yang berlaku, Tun Mahathir tolak. Sepatutnya Tun Mahathir kena minta balik Jack, bagi senarai lain, nama lain untuk menggantikan Ketua Hakim Negara Tun Raus ketika itu, yang masih bertugas
masih dalam kontrak tidak sepatutnya direhatkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sebab apa saudara? Sebab nak pastikan anak dia iaitu Lim Kit Siang dapat dilepaskan. Maka saudara, anak dia Lim Guan Eng dilepaskan. Lim Kit Siang telah mendesak supaya manusia bernama Tun Raus ini meletakkan jawatan. Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya didesak supaya meletakkan jawatan. Itu sebabnya tuan-tuan, tanpa disedari, Tommy Thomas sendiri mengaku di dalam buku dia ini tuan-tuan, rupa-rupanya Ketua Hakim Negara yang menggantikan Tun Raus iaitu Tan Sri Richard Malanjun. Kenal Tan Sri Richard Malanjun? Tan Sri Richard Malanjun adalah hakim yang telah membuat keputusan supaya Lina Joy dibenarkan murtad, tuan-tuan. Ini manusia yang bernama Richard Malanjun. Lepas dia pensiunnya, apa dia buat? Dia diangkat oleh kroni Tun Dr. Mahathir iaitu Vincent Tan sebagai chairman kepada Berjaya Land, saudara. Dan bila berlaku pilihan raya di Sabah, Richard Malanjun naik atas pentas bersama dengan pemimpin-pemimpin DAP berkempen di Sabah, tuan-tuan, untuk Pakatan Harapan. Tuan-tuan, nama Richard Malanjun bukan cadangan Jack. Nama Richard Malanjun ialah cadangan Tommy Thomas. Ini je tuan-tuan, sudah cukup saudara untuk mengheret Tommy Thomas didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana telah menyalahgunakan kuasa. Ianya boleh menyebabkan mereka ni saudara didakwa kerana tidak mengikut Perlembagaan Negara melantik Ketua Hakim, melantik Hakim Besar Mahkamah Melaya, melantik Hakim Besar Mahkamah Sabah dan Sarawak, tidak dengan cadangan Jack tetapi dengan cadangan Tommy Thomas. Bukan hanya Richard Malanjun, tetapi manusia bernama Tengku Maimun hari ini Ketua Hakim Negara juga. Bukan saya cakap, tetapi Tommy Thomas cakap dalam buku dia. Dia kata dialah yang telah meletak seorang wanita yang telah memotong barisan lebih kurang 13 orang hakim yang lebih senior daripada dia. Tiba-tiba tuan-tuan, Tengku Maimun diangkat menjadi Ketua Hakim Negara. Siapa yang cadangkan? Yang mencadangkannya, tuan-tuan, ialah Tommy Thomas. Dalam buku ni juga, tuan-tuan, Tommy Thomas mengikut pasukan petugas khas boleh didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan kerana telah menghina badan kehakiman, mengatakan badan kehakiman boleh diatur. Dia mendedahkan banyak benda. Dia mendedahkan campur tangan eksekutif, campur tangan Tun Mahathir, campur tangan Kerajaan Pakatan Harapan dalam melakukan pendakwaan terpilih. Maknanya selama hari ini apa yang kita cakap, tuan-tuan, memang betul. Memang berlaku pendakwaan terpilih dan ianya disahkan oleh Tommy Thomas dalam buku dia, tuan-tuan. Itu sebab saudara Tun Mahathir mengatakan, saya menyesal melantik Tommy Thomas sebagai Pegawai Negara. Padan muka kau. Tuan-tuan, Tommy Thomas boleh didakwa di bawah akta hasutan. Saya minta maaf tuan-tuan, suara memang tak ada tapi nak menyerit juga. Saudara, dia boleh didakwa di bawah akta hasutan 1948 kerana dia menghina, menghasut orang untuk menghina Allahyarham. Bang, sekejap bang, kejap lagi saya berhenti, abang sambung. Saya punya suara tak berapa ada sekarang. Apa ni abang sambung? Memang nak kena sambung. Tuan-tuan, dia telah menghina Allahyarham Tun Razak. Dia telah menghina, tuan-tuan, Allahyarham Datuk Harun, bekas Menteri Besar Selangor, tuan-tuan. Saudara, dan dia juga telah melanggar banyak perkara-perkara berkaitan dengan profesionalisme sebagai seorang pegawai negara.
Dan apa yang berlaku saudara, semua cerita luar dalam, cerita dalam suar dalam pun semua dia cerita dalam buku dia, termasuk percakapan dia dengan Tun Dr. Mahathir, yang mana dia sudah mengangkat sumpah dan terikat di bawah Akta OSA. Semua dia ceritakan, cerita tentang bagaimana dia membawa orang Genting. Genting tuan-tuan, sebuah syarikat yang menguruskan Genting Highland dipanggil oleh Tommy Thomas. Mereka berunding di rumah Tommy Thomas untuk menjual kapal Equanimity. Itu sebab kita terkejut saudara. Kapal ni kononnya jual beli dengan 250 juta US dollar. Tetapi tiba-tiba tuan-tuan, dengan rundingan antara Tommy Thomas dengan pihak Genting, Peguam Negara jual aset, dia sendiri berunding tuan-tuan. Apa yang berlaku saudara, akhirnya kapal ini dijual below market price dan below reserve price yang ditetapkan oleh mahkamah. Mahkamah kata mesti dijual sekurang-kurangnya 130 juta. Tetapi tuan-tuan, Tommy Thomas telah menjual dengan hanya 126 juta. Apa yang berlaku? Selepas itu Genting menjual kapal ini dengan harga 200 juta tuan-tuan. Genting untung on the spot saudara 74 juta US dollar. Kau kalikanlah dengan 4.75 hari ini saudara. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan itu saja. Pihak pasukan petugas khas mengatakan bahawa mereka mempercayai ada something wrong, ada sesuatu yang fishy dalam rundingan antara Tommy Thomas dengan pihak Genting. Kerana selepas Genting setuju beli kapal ni dengan harga yang murah, Genting dapat durian runtuh. Apa dia? Dia telah mendapat pengecualian cukai daripada Lim Guan Eng sebanyak 4,800 juta ringgit, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, Kerajaan Barisan Nasional dulu bila Genting minta pengecualian cukai ini, kita tak bagi. Genting saman kita, ingat lagi tuan-tuan, Genting saman Kerajaan Datuk Seri Najib. Tiba-tiba tuan-tuan, bila Lim Guan Eng saudara pada tahun 2019 memberikan pengecualian cukai ini, last kali Genting tarik saman dia terhadap kerajaan Malaysia, dan Genting untung on the spot 4,800 juta ringgit tuan-tuan. Lebih besar daripada nilai basah. Basah atau basah? Dulu kita bagi BRIM zaman Datuk Seri Najib 2017, 2018 kita bagi BRIM 6.8 bilion, 6,800 juta ringgit. Kita bagi untuk 7.1 juta keluarga tuan-tuan. Bila mereka jadi kerajaan, walaupun bila kita kata kalau kita menang pada tahun 2018 kita naikkan BRIM jadi RM2,000, Lim Guan Eng pun kata kita juga akan bagi BRIM RM2,000. Ingat lagi? Ada dia bagi? Tak bagi tuan-tuan, dah lah tak bagi. Dia potong daripada 6.8 bilion menjadi 4.1 bilion. Tahun depan dia potong lagi. Tapi hari ini ada orang nak angkat lagi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu otak dia kat sini ke dekat sini tuan-tuan. Saudara, ini realiti apa yang berlaku. Itu sebabnya saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini alhamdulillah saudara, orang dah nampak dengan mata sendiri bahawa apa yang kita dakwa, pendakwaan terpilih yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini adalah benar. Betul tak betul? Dakwaan kita yang mengatakan bahawa polisi Pakatan Harapan, dia kata kita bebaskan kawan, kita dakwa lawan. Betul tak? Bukti jelas saudara, bila mereka berkuasa, mereka buang semua kes pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Mereka buang kes Siva Rasa Rahsia. Ada 2 kes, satu MCMC, satu lagi akta hasutan, buang.
Mereka buang kes Eric Paulson, kes Akhtar Sultan, buang. Hasan Karim, buang. Tian Chua, buang. Rafizi Ramli dah kena 30 bulan penjara. Ingat lagi tuan-tuan? Dibuangnya tuan-tuan. Tak perlu duduk penjara. Kita lihat kes LTTE, semua dibuang. Kita lihat kes Pang Likun yang menyogok Lim Guan Eng, sebuah banglo bernilai 4.27 juta. Dia bagi kepada Lim Guan Eng 2.8 juta je. Sebab apa? Sebab Lim Guan Eng tukar status tanah milik Magnificent Emblem. Magnificent Emblem ini syarikat di mana Pang Likun adalah merupakan salah seorang board of director. Daripada tanah pertanian dia tukar jadi tanah industri. Dia dapat rumah 4.27 juta, dapat dengan harga 2.8 juta. Ini rasuah ke bukan? Rasuah. Tetapi hari ini dia kata kalau undi Barisan Nasional, Datuk Zahid masih ada lagi 47 pertuduhan. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita memerintah peringkat awal sebulan lebih, Datuk Najib pun dia tak dakwa. Betul tak betul? Mula-mula tak ada pendakwaan. Bila ada pendakwaan tuan-tuan? Bila orang mula mempertikaikan. Dulu engkau kata Datuk Najib curi duit 1MDB. Dulu kau kata Datuk Najib merompak penyamun dan sebagainya. Kenapa tak dakwa? Maka sebahagian daripada manifesto mereka ialah nak memenjarakan Datuk Najib. Ini tuan-tuan menyebabkan akhirnya mereka terpaksa mendakwa Datuk Najib Tun Razak. Tetapi saudara, ada tak pendakwaan ke atas Datuk Zahid? Tidak ada. Tidak ada. Bila Datuk Zahid kena dakwa ni? Datuk Zahid kena dakwa tuan-tuan sebelum dia pergi umrah. Dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bila dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mahathir kata, Zahid, aku nak engkau bubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Datuk Zahid kata, Tun, takkan ular lidi nak makan ular sawa, dia kata. Bersatu parti yang kecil, betul tak betul? Bertanding 55 kursi, menang 13 kursi. Not even 29%, 28% lebih je. Kita buruk-buruk kena fitnah, kena hina, kena macam-macam. Kita bertanding 122 kursi, kita menang lebih 48%, kita menang 54 kursi. Betul tak betul? Kita cakap takkan bukan ular lidi nak makan ular sawa. Dan Datuk Zahid tambah, saya tak boleh buat, Tun, dia kata, kerana kalau saya, tuan-tuan adik, bubarkan UMNO, maka kuburan saya nanti akan banjir. Tun tanya, kenapa banjir? Yalah, UMNO ada 3.7 juta orang. Mereka yang marah saya bubarkan UMNO, mereka akan pergi kat kuburan saya, kencingkan kubur saya. Betul tak betul? Tak sampai 10 hari selepas Datuk Zahid tidak mahu kompromi, tuan-tuan, tidak mahu kompromi dengan Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO, maka Datuk Zahid telah dikenakan 87 pertuduhan, tuan-tuan. Tuan-tuan, pertuduhan apa yang dia dakwa Datuk Zahid ini? Yang hari ini merupakan modal besar mereka. Mereka mengatakan Datuk Zahid kluster mahkamah. Mereka mengatakan Datuk Najib perbanduan. Saya akan uraikan insya-Allah. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Zahid tidak melakukan sebarang kesalahan mengikut undang-undang Malaysia. Macam mana Datuk Zahid kena dakwa? Datuk Zahid didakwa kerana dia menerima apa yang dipanggil sebagai sumbangan politik. Tapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, tuan-tuan. Dia dapat dana politik daripada siapa? Di Malaysia ini, tuan-tuan, menerima dana politik bukan satu kesalahan. Saya terima dana politik, Datuk Syafiee terima dana politik. Siapa juga, tuan-tuan, nak menyumbangkan untuk Datuk Syafiee, boleh bagi duit. Salah tak salah? Tak salah. Tahun 2012 ketika Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, dia cuba mewujudkan satu undang-undang di bawah NKRA rasuah. Dalam NKRA rasuah ini, saudara, NKRA rasuah mencadangkan supaya setiap dana politik, sama ada untuk parti politik, sama ada untuk pemimpin-pemimpin politik,
mesti diisytiharkan, tuan-tuan. Tetapi pada ketika itu, siapa yang tak nak isytihar? Presiden UMNO Dato' Najib setuju. Timbalan Presiden ketika itu setuju. Yang tak nak, tuan-tuan, ialah Parti Anwar Ibrahim. Sebab apa dia tak nak, tuan-tuan? Saya saksi yang masih hidup, tuan-tuan. 2003, tuan-tuan, Anwar Ibrahim telah menghantar dia telah menghantar isteri dia, Wan Azizah, Asmin Ali, Khalid Jaafar, seterusnya akhbar dia, dan juga Elizabeth Wang. Elizabeth Wang ni ialah pegawai kepada Tien Chua ketika itu di dalam Suaram, tuan-tuan. Ingat lagi gambar bogel dia? Ingat lagi Adun Bukit Lanjang, tuan-tuan. 4 orang ni pergi Washington DC untuk mendapatkan dana pilihan raya daripada siapa, tuan-tuan? Dia dapatkan dana pilihan raya daripada George Soros. Kenal Soros? Penjangat mata wang yang telah menghudumkan ekonomi Malaysia pada tahun 1997. Saudara, masa tu mereka bersekongkol dengan PAS. Saya tegur, tuan-tuan. Saya tegur, macam mana Wan Azizah pergi ke Washington jumpa Yahudi nak dapatkan dana pilihan raya, tak minta izin kami. Masa tu saya salah seorang daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Saya nak beritahu, tuan-tuan, saudara, dia langsung tak minta izin kita. Kita dalam Islam ni, tuan-tuan, kita tak boleh bersama dengan Yahudi dengan Nasara. Betul tak betul, tuan-tuan? Apatah lagi kalau kita ambil duit daripada Yahudi dengan Nasara, lepas tu kita bekerjasama dengan PAS. PAS matlamat dia masa tu lah, tuan-tuan, ialah untuk menegakkan negara Islam. Tapi kalau PKR kawan dia ambil duit daripada Yahudi, ambil duit daripada Amerika, saudara, kalau menang pilihan raya, boleh tak dia memerintah mengikut acuan dia sendiri? Boleh tak boleh? Tak boleh. Mestilah dia akan jadi lembu cucuk hidung kepada Yahudi, kepada Amerika. Betul tak betul? Itu sebab mereka tak setuju. Apa lagi, saudara, bukti yang jelas? Saya nak beritahu, tuan-tuan, mereka juga untuk buat program-program, biasanya program akan diatur, perkadiran ke apa, dilaksanakan oleh Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar ni dapat duit daripada mana, tuan-tuan? Institut Kajian Dasar dapat duit daripada sebuah yayasan Kristian daripada Jerman, dan belakang yayasan Kristian Konrad Adenauer ini ialah pihak CIA, tuan-tuan. Ingat lagi selepas pilihan raya 2018, CIA dengan bangga dia, kami sudah bekerjasama dengan pembangkang di Malaysia selama 17 tahun. We have been funding them. Ingat lagi tak? Kalau lepas ini Anwar jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, adakah dia boleh memerintah mengikut acuan Malaysia, atau dia akan jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika, tuan-tuan? Saudara, itu sebab Anwar tak setuju. DAP pun tak setuju sebab dia dapat duit daripada Taiwan, dia dapat duit daripada Singapura. Masa tu parti-parti lain pun tak setuju, saudara. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Datuk Zahid terima duit daripada UKSB. Ianya bukan satu kesalahan. Sebab 2012 kita nak buat undang-undang, kena declare hasil daripada sumbangan. Mereka yang tak setuju. 2 hari sudah, tiba-tiba dalam manifesto Perikatan Nasional, dia kata apa? Kita berikrar, selepas ini kita tidak akan benarkan sebarang funding daripada luar negara. Bodah. Tuan-tuan, parti dia bertanding di Melaka, menang ke kalah? Parti dia bertanding di Johor, menang ke kalah? Tuan-tuan, kalau nak kalah, bodoh mana yang nak bagi undi pada, nak bagi duit kepada parti dia? Betul tak betul? Tapi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni buta ke tidak? Tak kan? Bendera BN dengan bendera PN, mana lagi banyak? Mana lagi banyak? Bendera BN dengan bendera PN, mana lagi banyak sebenarnya seluruh Malaysia?
Malaysia ni? PM tuan-tuan. Macam mana dia boleh dapat duit banyak macam tu? Tuan-tuan fikir mereka ada political funding? Nih, tak ada tuan-tuan. Dari mana dia dapat duit? Dari mana dia dapat duit? Engkau orang lah yang menyumbang ni tuan-tuan. Sebab korang tak bangkit lawan bila korang dikurung, duduk kat rumah, tak boleh cari rezeki, tak boleh cari makan. Betul tak betul? Dia lockdown satu negara semata-mata nak pastikan kerusi Perdana Menteri tak goyang, semata-mata nak pastikan tidak ada orang yang boleh ganggu gugat kedudukan dia dengan undi tak percaya di Parlimen. Kita semua kena lockdown. Betul tak? Betul. Ada orang bangkit lawan, tak boleh sebab keluar rumah pun salah. Betul tak betul? Takkan nak buat demonstrasi, keluar rumah dianggap sebagai melanggar perintah darurat. Betul tak? Tetapi ketika itu tuan-tuan, rupa-rupanya mereka balon 600 bilion tuan-tuan. 600 bilion dibelanjakan dalam tempoh darurat itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, macam manalah dia tak kaya raya bila dia bagi direct nego projek kepada kroni-kroni dia. Sampaikan dekat Melaka tuan-tuan, kampung yang ada 7 rumah pun dia pasang billboard dia lebih besar daripada tu ke belakang tu. Betul tak betul? Duit mereka macam air. Itu sebab Azmin Ali confident lawan dengan Datuk Megah. Sebab dia fikir dengan duit yang dia bakal bagi kepada pengundi-pengundi muda, dia kata orang muda ni yang penting dapat duit. Betul ke? Saya nak beritahu, pilihan raya memang perlukan duit, tetapi bukan duit penentu kemenangan seseorang. Betul tak betul tuan-tuan? Saya yakin hari ini orang muda dah boleh fikir, dapat duit ke tak dapat duit, mereka pasti akan pangkah. BN tuan-tuan, insyaAllah. Saudara, bila Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, Datuk Zahid dituduh 40 pertuduhan kerana menerima dana politik daripada UKSP. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dipanggil David Tan, salah seorang daripada saksi pendakwan, bukan saksi pembelaan, saksi pendakwan, bila Peguam Datuk Zahid tanya, lawyer Zaidi tanya, siapa lagi yang menerima dana politik daripada kamu ni, sumbangan politik daripada kamu ni, adakah kamu bagi pada Datuk Zahid seorang? Dia kata tidak, kami bagi banyak orang. Kami juga bagi pada Tun Dr. Mahathir. Baru kita tahu rupa-rupanya tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir duk ratib 2.6 bilion. Betul tak? Rupa-rupanya dia pun dapat 2.6 million tuan-tuan. Siapa bagi? UKSB juga. Saudara, dia dapat daripada UKSB 2.6 million. Dia bagi melalui seorang yang bernama Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni tuan-tuan orang yang dikayakan oleh Tuan Dr. Mahathir kerana dia menjadi vendor kepada Proton. Proton melingkup, tetapi suami kepada anak saudara dia Yasmin ini kaya raya. Betul tak betul tuan-tuan? Saudara, siapa lagi yang dapat duit daripada UKSB mengikut David Tan? Tan Sri Mahyudin Yassin. Berapa dia dapat? 1.3 juta, separuh daripada Mahathir. Sebab dia pun bengap separuh daripada Mahathir tuan-tuan. Dapat separuh je lah. Siapa lagi dapat? Syafi Abdul dapat. Bukan Syafi Abdullah tuan-tuan, Syafi Abdul. Jangan silap tuan-tuan. Hanifah Ahmad dan ramai yang lain. Jadi hakim pun boleh fikir. Hakim kata laporan SPRM yang dibuat bukan hanya nama Datuk Zahid, ada nama pemimpin lain. Dia tanya dengan pegawai SPRM, saya ada dalam tu, kenapa kamu tak siasat yang lain ya? Pegawai itu kata arahan pihak atasan ialah supaya saya siasat Datuk Zahid seorang. Habis yang lain ni kenapa tak siasat? Dia kata yang lain ni orang lain siasat. Habis kenapa Datuk Zahid seorang yang didakwa? Tak boleh jawab tuan-tuan. Allah Ta'ala tuan-tuan
bagi kelebihan pada Datuk Zahid ni saudara. Bila dekat dengan masjid ni saudara, pertolongan Allah tu cepat sampai. Moto dia pun apa? Akhirat di hadapan. Saudara, apa yang berlaku saudara? Nasib dia baik, hakim yang mengadili kes dia, kes di Shah Alam ini, hakim ni tinggal sebulan lagi nak pencen tuan-tuan. Bila lagi sebulan nak pencen, boleh tak dia orang sogok dia, tawarkan nak naik pangkat? Boleh? Tak boleh. Boleh tak orang ugut dia tuan-tuan, kalau kau tak kenakan Zahid ni, engkau akan kena pecat dan sebagainya? Boleh? Tak boleh. Akhirnya hakim memutuskan Datuk Zahid dibebaskan. Ini jelas membuktikan kalaulah dapat daripada UKSB, Datuk Zahid dikata terima rasuah. Macam mana ada dua set undang-undang yang berbeza? Bila orang tu tunduk dengan Mahathir, tunduk dengan Muhyiddin, bila dia terima daripada UKSB juga, ianya dianggap sebagai dana politik. Muhyiddin dana politik, Mahathir dana politik, Syafiq Abdal dana politik, Hanif Ahmad dana politik, Zaid Hamidi kerana dia tak nak bubarkan UMNO, ianya dianggap rasuah. Adil ke tidak tuan-tuan? Rakyat Malaysia bukan bodoh. Betul tak? Kita ada otak, kita boleh fikir. Itu sebab Datuk Zahid cakap, kalau kita tak kerja kuat, kita tak menang pilihan raya kali ini. Bukan hanya dia kena, Tok Mat kena. Bukan hanya Tok Mat kena, Vignes Warren kena, Sarah Vanan kena, Wikasyong kena. Itu maksud dia, pendakwaan terpilih akan berulang kembali. Ini kena faham. Kalau kita tak faham lagi, macam mana? Itu sebabnya saudara, saya harap janganlah hari ini ada lagi yang berbelah bagi. Ada orang kata, kita bagilah peluang Anwar Ibrahim sekali saja. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak jatuhkan bala pada rakyat Malaysia yang pengor, mengangkat seorang peliwat negara menjadi Perdana Menteri, sekali inilah tuan-tuan buat silap, angkatlah peliwat negara ni menjadi Perdana Menteri tuan-tuan. Maka bala seperti mana yang diturunkan ke atas umat Nabi Lut tuan-tuan, walaupun ada yang tak suka main belakang ni, ada yang sama-sama menentang benda ni, tetapi bila Allah turunkan bala tuan-tuan, semua umat Nabi Lut kena. Betul tak betul? Ada dia pilih orang baik dengan tak baik? Saudara, semua akan kena. Bahaya tuan-tuan. Ada orang cakap, oh ini peribadi, kita tak payah sentuh hal peribadi. Lagipun kita tak nampak bahawa benda ni masuk macam masuk benang ke dalam lubang jarum. Tuan-tuan nak tengok benang masuk lubang jarum? Video Azmin Ali dengan Haziq tu pernah terang ke tak terang tuan-tuan? Video China Doll Anwar Ibrahim tu terang ke tak terang? Lebih daripada terang. Hari ni saya cabar mana-mana peguam dalam dunia ni, kalau boleh pertahankan Anwar Ibrahim, lawan dengan saya. Saya cabar siapa yang boleh pertahankan Anwar bukan seorang peliwat. Kita debat. Tak ada orang boleh nafikan Anwar memang seorang peliwat. Sebab ketua peguam dia sendiri, baik dalam kes liwat pertama Azizan Abu Bakar, termasuklah kes liwat kedua Saiful Bukhari bin Azlan. Dua-dua peguam ini tuan-tuan mengesahkan bahawa liwat itu berlaku, tetapi ianya berlaku secara suka sama suka, bukan paksa. Saya nak tanya dengan orang-orang semaju ni, tuan-tuan nak seorang Perdana Menteri yang meliwat orang secara paksa ke, ataupun dia meliwat orang kerana orang itu tadah secara sukarela? Yang mana satu? Dua-dua kita tak nak. Betul tak betul? Sebab perbuatan ini dimurkai oleh Allah SWT. Betul tak? Kita tak peduli sama ada ianya paksa rela atau sukarela. Ini bukan saya cakap, ini Karpal Singh cakap, dan ini Gopal Sri Ram cakap ketika dalam prosiding mahkamah. Ada orang kata,
takkanlah Anwar Ibrahim ini liwat Saiful. Saya nak beritahu tuan-tuan, jangan rujuk orang lain, rujuk hanya peguam Anwar Ibrahim untuk mencari kebenaran. Dalam prosedur mahkamah kes kedua, apa peguam Sangkaran Naya kata tuan-tuan? Bila pihak kimia mengambil sampel satu calitan daripada rektum Saiful, minta maaf pakcik, saya bukan nak cerita benda lucah, bukan nak cerita benda yang jijik, tetapi tuan-tuan kena tanam dalam otak tuan-tuan, jangan sampai 19 hari bulan ni peliwat negara menjadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, daripada calitan yang diambil 2 cm di atas rektum Saiful, mereka bukan jumpa DNA. DNA macam contoh tadi Suzalina bagi saya tuan-tuan tisu ni, saya akan lap muka saya. Saya lap muka saya, peluh dekat tisu ni saya campak tepi. Tuan-tuan ambil, bawa pergi lab, tuan-tuan boleh extract DNA saya. Kemudian tadi cubaan daripada pihak MC, cuba mendapatkan saya punya DNA. Saya pun minum. Bila saya minum tadi tuan-tuan, DNA saya, air liur saya melekat dekat botol ni, betul tak? Dia ambil botol ni, bawa pergi lab, mereka boleh extract DNA saya. Jadi Hafiz tolong pastikan bawa balik. Tuan-tuan, sikat rambut. Sikat rambut. Kan ada rambut gugur kan? Mereka boleh extract DNA saya. Anwar Ibrahim masa dalam penjara tuan-tuan, dia main sepak takraw. Bila time dia nak keluar penjara, baru dia cari bengkong leher dan wheelchair. Tapi sebenarnya dia boleh lipat sepak takraw masa dia dalam penjara. Dia boleh melompat main badminton masa dia dalam penjara. Hantu korang tak kenal Anwar Ibrahim ni hebat. Tuan-tuan, dia lap pakai Good Morning Towel. Good Morning Towel ini saudara Good Morning Towel ini, pihak polis ambil, boleh extract DNA. Jadi tuan-tuan, apa berlaku di dalam mahkamah? Di dalam mahkamah tuan-tuan, Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan yang dia jumpa tadi, saya tak habis cakap, daripada calitan yang diambil 2 cm di atas rektum Saiful, mereka bukan jumpa DNA, mereka jumpa sperma, semen. Bukan semen buat rumah tuan-tuan. Dia jumpa semen. Dan semen ini mereka namakan semen ataupun semen milik, sperma milik lelaki white. Dalam mahkamah ni tuan-tuan, Peguam Anwar Ibrahim bernama Datuk Sangkaran Naya, dia mengesahkan bahawa semen itu, bahawa sperma itu milik Anwar Ibrahim. Ini bukan saya cakap, ini Peguam Anwar Ibrahim yang cakap. Cuma dia kata ianya berada di dalam rektum Saiful bukan dengan berlakunya insiden liwat itu, tetapi ada musuh-musuh Anwar telah pun memasukkan sperma itu menggunakan objek plastik. Tuan-tuan boleh bayangkan apa itu objek plastik? Straw. Persoalan dia, haram jadah mana nak pergi sedut sperma Anwar, pergi tiup dalam rektum Saiful. No, I'm trying to make you realize this is a very crucial time for you to use your bloody brain. Tuan-tuan cuba bayangkan, siapa nak buat kerja sedut, tersilap sedut? Kalau saya suara dah hilang ke? Kalau saya suara dah hilang ke tuan-tuan? Terus hilang. Betul tak? Katalah dia boleh jumpa satu bahalul yang buat kerja bodoh ni. Persoalannya, jika Anwar tidak pernah melewat Saiful ini, saudara, di mana kita nak mencuri sperma Anwar Ibrahim? Siapa hari ini boleh jawab? Siapa hari ini boleh jawab? Saya bagi 1,000.
Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh hantar kaki rompak pecah masuk rumah Anwar Ibrahim, ketuk lutut dia terpancut sperma. Tak boleh. Tidak boleh. Kau nak tipu macam mana lagi Anwar Ibrahim? Dia boleh kata dia dipanggil oleh Tuan Agong. Kepala otak dia dipanggil oleh Yang Tuan Agong. Dia kata Yang Tuan Agong dah teliti kes dia lama. Sebenarnya dia kata, Agong, saya tak pernah minta pun pengampunan. Bodoh sangat Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Bila dia buat kenyataan, dia kata dia tak pernah minta pengampunan. Maknanya dia tak isi borang petisyen memohon pengampunan. Kalau tidak ada petisyen memohon pengampunan, maknanya mesyuarat lembaga pengampunan diraja tidak pernah bersidang. Siapa ahli anggota pengampunan diraja? Nombor 1, Peguam Negara. Nombor 2, Menteri Wilayah Persekutuan. Nombor 3, 4, 5 ialah orang yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang Tuan Agong. Mereka dah bersidang, baru cadang pada Agong. Anwar kata Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima sendiri membuat keputusan. Saya tak pernah mohon, dia sendiri buat keputusan, bebaskan saya. Betul-betul bodoh tuan-tuan. Apa yang Tommy Thomas buat, dia ulangi kesilapan. Hari ini kita dah boleh bawa pergi mahkamah bahawa pembebasan beliau tuan-tuan adalah tidak sah. Royal pardon beliau adalah tidak sah. Kalau orang Tambun bodoh bagi undi kepada Anwar Ibrahim, lepas pilihan raya kena buat pilihan raya balik semula. Nampak? Ini bila Allah Ta'ala cabut sesetara. Macam mana dia cabut kebijaksanaan Tommy Thomas, begitu dia cabut kebijaksanaan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, kalaupun orang boleh anyai Anwar Ibrahim, bila kalau misalnya Anwar ada masalah kesuburan, bila dia tak subur, dia pergi dengan dekat doktor pakar kesuburan, dia cakap saya nak bayi tabung uji. Maka doktor akan bagi dia majalah Playboy, satu balang, Datuk Seri masuk bilik sana. Lepas tu bila dia serahkan spesimen dia tu tuan-tuan, maka pada ketika itu berkemungkinan besar kita boleh mencuri sperma Anwar Ibrahim dan kita boleh aniaya Anwar. Tetapi Anwar ada Nurul Izzah, Anwar ada Ilham, Anwar ada Ihsan, Anwar ada Wawa, Anwar ada 6 orang anak. Betul tak betul? Perlu tak dia pergi bayi tabung uji? Tak perlu. Itu sebab saya cabar, kalau ada orang boleh nafikan Anwar ni seorang peliwat tuan-tuan, mari kita lawan, kita debat. Dia tak boleh lawan. Dan saya secara peribadi 19 September tahun 1998, saya duduk dalam kereta, depan sebelah driver dia Sani, belakang Anwar Ibrahim, sebelah belakang saya Wan Azizah. Saya tanya Datuk Seri, dalam Islam kita dibolehkan bermubahalah, bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Bila kita dah tak ada cara lain nak mempertahankan diri kita, itu je satu cara yang kita ada untuk membersihkan nama kita. Kita boleh bersumpah mengikut cara Islam. Kenapa Datuk Seri tak sumpah ikut cara Islam? Dia kata, mula dia senyum, lepas tu dia kata, saya dah tanya dengan banyak ulama nasihatkan saya jangan main dengan sumpah. Kita bukan suruh dia main dengan sumpah. Bila dia main dengan Azizan, tak pula dia fikir pasal ulama. Betul tak betul? Sesetara kita suruh dia, setidak-tidaknya tuan-tuan, isteri dia tak malu kerana yakin bahawa suami dia bukan seorang peliwat. Betul tak betul? Anak dia tak malu kerana yakin bahawa bapa dia bukan seorang peliwat. Kami pun takkan merekod sampai 1000 hari. Saya duduk lokat tuan-tuan 8 kali kerana Anwar Ibrahim ni. Duduk ISA bukan sekali, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua kursus jangka panjang 2 tahun 2 bulan tuan-tuan. Setidak-tidaknya kalau bos kita kata dia berani bersumpah, kita akan ada clear conscience.
untuk fight untuk dia. Betul tak betul? Kita tengok apa jadi pada Datuk Najib bila dia dituduh membunuh Altan Tuyang. Saya ada di Pematang PAUD dengan selamanya tuan-tuan. Orang tak bersalah, dia dituduh bunuh Altan Tuyang. Maka dia kata, wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia ni. Dia tak pernah takut. Saudara, bila dia dituduh mengambil duit SRC International, dia bersumpah secara live. Dia kata, wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah tahu menau duit 42 juta tu masuk akaun saya, dan saya tak pernah mengarah sesiapa pun masukkan duit dalam akaun saya. Saudara, kita tengok, dia kata, kalau saya menipu, saya rela Allah Ta'ala turunkan bala pada diri saya. Dan kalau saya dianiaya, saya mohon supaya Allah Ta'ala turunkan bala pada orang yang menganiaya saya. Saudara, tengok apa jadi hari ini. Apa jadi hari ini tuan-tuan? Tommy Thomas yang cerdik tiba-tiba jadi bodoh. Nampak tak? Lepas pilihan raya ni tuan-tuan, kita akan buat Royal Commission of Inquiry. Kita akan dakwa semua sekali yang terlibat ini, insya-Allah tuan-tuan. Saudara, ketidakadilan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib, dia nak cerita tentang apa yang bukti-bukti baru yang dah dijumpai. Rupa-rupanya bukti baru yang nak dikemukakan di Mahkamah Rayuan yang ditolak, bukti baru yang nak dikemukakan di Mahkamah Persekutuan yang ditolak tuan-tuan. Saudara, akhirnya menunjukkan bahawa duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib bukan duit daripada kuap yang dipinjam oleh SRC, diberikan kepada Datuk Seri Najib dalam bentuk rasuah 42 juta. Itu pun 3 tahun setengah selepas loan itu diberikan. Mana ada orang luluskan sesuatu kemudian dapat rasuah 3 tahun setengah lepas tu? Ada ke tuan-tuan? Tak masuk akal. Kalau betul pun ada. Bukti terbaru saudara telah menunjukkan bahawa duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib ini sebenarnya duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Development daripada Maybank sebanyak 140 juta. Dan daripada duit ini 42 juta masuk akaun Datuk Seri Najib. Rupa-rupanya daripada akaun Datuk Seri Najib dipindahkan kepada SRC sebanyak 27 juta, kemudian another 5 million, 32 million. Tuan-tuan, undang-undang mana tuan-tuan, bila pertuduhan pun dah salah, orang yang dituduh masuk penjara? Dia dituduh terima duit daripada duit yang SRC pinjam daripada kuap. Betul tak betul? Hari ini terbukti saudara dalam bukti baru yang Peguam Datuk Seri Najib dah bagi, ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Rupa-rupanya kertas pertuduhan tu pun dah salah. Dan Hakim Nazlan mengikut pegawai daripada Maybank mengesahkan. Hakim Nazlan tahu tentang benda ini tuan-tuan. Saudara, itu sebabnya SPRM mengatakan mereka dah selesai siasat Hakim Nazlan, dan Hakim Nazlan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, menghukum tidak bersandarkan undang-undang. Saudara, akibat daripada konflik of interest Hakim Nazlan, dia tulis dalam judgement dia kata Datuk Seri Najib bersalah bila mana Datuk Seri Najib terlibat mencadangkan penubuhan SRC sendiri. Sudah salah. Dia kata tubuh SRC itu pun dah salah. Tetapi bukti baru menunjukkan tuan-tuan, SPRM sudah mengesahkan kepada kita bahawa Hakim Nazlan, walaupun kali pertama ditanya, dia kata dia tidak terlibat, kali kedua tanya dia kata tak terlibat, kali ketiga tak terlibat, kali keempat tak terlibat. Bila pegawai SPRM keluarkan minit mesyuarat di mana Hakim Nazlan terlibat dalam penubuhan SRC International,
Dia ambil surat-surat yang Hakim Nazlan sign sebagai Head of Legal Affairs Maybank, sebagai Company Secretary Maybank, dan juga sebagai General Counsel Maybank. Tuan-tuan, bila bukti-bukti ini saudara dah selesai disiasat, yang menyedihkan tuan-tuan, Peguam Negara tidak mau mendakwa Hakim Nazlan. Kalau Peguam Negara dakwa Hakim Nazlan, Dato' Najib tidak akan berada di penjara Kajang hari ini. Kalau Hakim Nazlan didakwa saudara, maka saudara, apa yang bakal berlaku tuan-tuan? Jika Hakim Nazlan didakwa, secara automatik sama ada kes Datuk Seri Najib akan dianggap sebagai null and void, tidak sah perbicaraan di hadapan Hakim Nazlan. Dan kalau tak dibuang terus sekalipun, mereka perlu mendakwa Datuk Seri Najib sekali lagi di hadapan seorang hakim yang adil, hakim yang tidak ada konflik of interest, tuan. Saya bukan nak pertikai keputusan mahkamah, tetapi bagaimana saya nak terima tuan-tuan? Jiwa kita nak menegakkan keadilan, betul tak betul? Dato' Najib terima 10 juta. 10 juta ini dia bagi kepada anak yatim, dia bikin rumah, dia bikin masjid untuk orang susah. 1 sen haram tak ambil untuk peribadi dia tuan-tuan. Tetapi orang yang terima 85 juta ringgit daripada Jolo, iaitu Nur Muhammad Yaakob, yang Najib arahkan supaya menyediakan cabinet paper, sama ada boleh bagi pinjaman kepada SRC ataupun tidak, buat due diligence. Orang ini bagi cadangan kepada kabinet bagi kelulusan, padahal orang ini tuan-tuan dah terima 85 juta daripada Jolo. Adakah cabinet paper dia tu adalah cabinet paper yang neutral, yang tidak berpihak pada Jolo? Sudah pasti tidak. Dan semua masalah negara ini, sekiranya surat yang diterima daripada kerajaan Saudi, sekiranya surat yang diterima daripada kerabat di Raja Saudi, yang Datuk Seri Najib serahkan kepada Zeti Akhtar Aziz untuk disiasat sama ada tak pengubahan wang haram, ada tak unsur jenayah, ada tak unsur salah guna kuasa ataupun pecah amanah rasuah daripada duit ini. Bila Zeti meluluskan kemasukan duit ini, Zeti mencadangkan jangan masuk duit dalam akaun UMNO, buat akaun baru, buat akaun di M-Bank Private Banking. Dia suruh pecah-pecahkan pula. Rupanya rencana dia tuan-tuan, supaya setiap satu pecahan duit besar masuk, dipecah jadi kecil. Setiap satu kali masuk, satu kali duit dipulangkan, dibelanjakan, setiap satu pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib tuan-tuan. Allah Ta'ala nak tunjukkan, sehari sebelum pilihan raya di Melaka, SPRM mengesahkan suami Zeti dalam syarikat dia di Singapura bersama anak dia telah menerima 715 juta ringgit tuan-tuan. Orang terima 10 juta, kau jadikan mangsa. Orang terima 85 juta, kau bebaskan. Orang terima 715 juta, kau bebaskan. Jolo terima 1.2 bilion US dollar, sehingga hari ini mereka tak bawa balik dan hadapkan ke muka pengadilan. Adil tidak adil tuan-tuan? Kalau tak adil, kita kena kerja kuat. Kita kena pastikan di parlimen ini Datuk Shafie diangkat menjadi ahli parlimen. Boleh? Boleh kita pastikan kemenangan dia. Jika Datuk Shafie menang, dia akan sumbang untuk Perdana Menteri daripada UMNO diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita boleh betulkan sistem kehakiman kita. Kita boleh betulkan sistem perundangan kita. Kita boleh betulkan pasukan polis, Suruhanjaya, pencegahan rasuah, SPRM, Gabungan Bank Negara. InsyaAllah tuan-tuan, mereka akan berlaku adil pada semua kaum, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawa, tak kira orang miskin, orang pertengahan, B40, M40, Top 20, semua kita akan berlakukan adil secara saksama. Dan tak kira latar belakang politik, tak kira UMNO ke, BN ke, PKR ke, apa parti sekalipun, kita akan berlaku adil, insya-Allah tuan-tuan.
Itu harapan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Nur Luqman. Kita berikan satu tepukan gemuruh kepada Datuk Luqman. Dan juga terima kasih kepada Yang Berbahagia calon 03